Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada program Jabatan Mufti dan Jabatan Penerangan dalam program Influencer at Japan. Jadi bolehlah sama-sama kita merujuk kepada buku terbaru kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Bersama saya Azwin Raihana binti Khamis dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Jom, hari ini kita berkongsi tentang speed ya amal. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung Ramadan. Jadi, muslimin dan muslimat, janganlah kita sia-siakan 10 malam terakhir Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan terdapat satu malam yang amat bermakna pada bulan Ramadan yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang menjadi malam yang sangat istimewa buat seluruh umat Islam. Apa yang istimewanya pada malam Al-Qadar ini? Yang pertama, malam Al-Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan dan ianya bersamaan dengan 83 tahun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya, malam Al-Qadar, yakni malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surah Al-Qadr ayat 3. Jadi, apapun amalan yang kita lakukan pada malam ini, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan lain-lain ibadah, adalah lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Yang kedua, turunnya Malaikat Jibril dan para malaikat pada malam Al-Qadar dalam suatu angkatan yang besar untuk memberi taufik dan hidayah kepada orang yang berpuasa dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maksudnya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Surah Al-Qadr ayat 4. Yang ketiga, dosa diampunkan bagi orang yang menghidupkan malam Al-Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa melaksanakan salat pada malam Al-Qadar kerana iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama merebut peluang mengerjakan amalan yang mendatangkan pahala dengan mengerjakan amalan-amalan seperti yang pertama, Qiyamul Lail. Baginda sallallahu alaihi wasallam, jika masuk pada 10 malam terakhir, baginda akan menghidupkan malam-malam itu bersama ahli keluarga baginda. Baginda turut beriktikaf di masjid dengan melakukan amalan-amalan seperti salat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua, membaca Al-Quran pahalanya akan dilipat kali gandakan. Jika satu huruf dicatatkan 10 kebaikan rahmat daripada Allah Ta'ala, maka pada bulan Ramadan ganjarannya akan dikira sehingga 700 kali ganda. Inilah buktinya betapa besarnya ganjaran
yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya pada bulan Ramadan, terutamanya jika ibadah itu dilakukan pada malam Al-Qadar. Yang ketiga, bersedekahlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana jika sedekah yang kita lakukan itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka amalan sedekah itu juga akan dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Umat Islam yang bersedekah pada 10 malam terakhir Ramadan akan mendapat pahala yang melimpah serta keutamaan bersedekah itu sendiri. Ini termasuk menyediakan juadah berbuka puasa kepada ahli keluarga kita atau sesama orang Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberi iftar iaitu hidangan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, perbanyakkanlah berdoa pada 10 malam terakhir Ramadan. Biasanya kita berdoa simple-simple saja. Apa kata kita cuba untuk berdoa dengan lebih panjang? Yang kelima, bertaubat dan beristighfarlah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, taubatlah, yakni beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Baginda merupakan orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun terpelihara daripada dosa. Apatah lagi kita yang umatnya yang sering melakukan dosa setiap hari. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau datang menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik atau menyekutukanku dengan apapun juga, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seukuran bumi juga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Akhir kalam, marilah sama-sama kita berazam dan bertekad untuk memaksimalkan malam-malam yang berbaki di bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjaya dan dikurniakan ketakwaan serta keampunan darinya. Amin. Jadi, perhebatkanlah amalan kita pada 10 malam terakhir Ramadan dan rebutlah peluang keemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meraih pahala dan syurganya. Nya orang Labuan, ndak majal, ndak lurih. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.